Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Boleh cikgu. Cantik. Hari ini kita akan sambung. Kita akan sambung PDPR kita hari ini. Tajuk 6.3. Pembentukan imej oleh kanta, boleh rujuk buku teks muka surat 251. 251 kita berada pada bab yang terakhir. Dah tak lama dah nak habis. InsyaAllah mungkin bulan ni boleh habis lah untuk tajuk ni. Lepas tu kita boleh buat revision. Banyak benda yang kita boleh ulang kaji nanti selepas ni. Rujuk hari ni sebelum kita mula, kita akan pergi kepada objektif dulu. Kejap cikgu nak fokus kamera, fokus. Kita pergi kepada objektif 6.3. Objektif. Jadi objektif untuk subtopik hari ini 6.3 ni, yang pertama mengenal pasti kanta cembung. Kanta cembung. Kita akan jumpa dua jenis kanta. Kata cembung sebagai kanta penumpu. Kalau kata cembung sebab dia kanta penumpu. Yang kedua kita akan jumpa kanta cekung. Sebagai kanta pencapah. Kanta cekung sebagai kanta pencapah. Capah, mencapah, menumpu. Menumpu. Yang pertama menganggarkan jarak fokus. Yang ni disebut anggaran. Anggaran jarak fokus bagi kata cembung. Menggunakan objek yang jauh. Kemudian menentukan kedudukan dan ciri-ciri. Kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh dua kanta tadilah. Kata cembung dengan kata cekung. Kemudian menjelaskan pembesaran linear. Dekat sini dia tak sebut menyelesaikan masalah. Jadi kalau ikutkan sini memang kita ada satu formula ni. Formula pembesaran linear. Simbol dia adalah M. Simbol dia M. Ini adalah objektif kita pada hari ini. Jadi kita terus kepada buku teks Tahniah. Setakat ni kita ada 24 orang yang berada dalam kelas hari ini. 4 term kita ada 24. Sekarang kita rujuk pada buku teks. Rujuk pada buku teks muka surat 251. 251. Jadi untuk pembentukan imej. Pembentukan imej oleh kanta. Jadi kita ada dua jenis kanta. Kita ada dua jenis kanta. Ini kanta yang pertama. Ini bentuk dia. Ini bentuk dia. So ini adalah kanta cembung. Kanta cembung. Ini kanta cembung. Ini adalah cekung. Ini bentuk dia. Cembung, cekung. Kanta merupakan sekeping bahan luksina. Luksina, cahaya boleh masuk. Maksud luksina tu seperti kaca, perspek ataupun plastik yang mempunyai dua permukaan dengan sekurang-kurangnya satu permukaan melengkung. Terdapat dua jenis utama kanta. Dua jenis ni lah. Yang kita tengok ni dua jenis. Ada dua jenis. Jadi ni adalah aktiviti untuk kita memerhatikan apakah yang terjadi kepada sinar. Sinar cahaya ni
apabila melalui kata cembung. Okey, kata cembung dan kata cekung. Ini adalah aktiviti. Okey. Jadi aktiviti tu kita terus kepada kita terus kepada apakah rumusan daripada aktiviti tu. Okey. Okey, rumusan dia aktiviti di atas menunjukkan sinar cahaya selari. Okey, ingat selari, perkataan selari. Okey, perkataan selari. Okey, perkataan selari. Okey, sinar cahaya selari ni. Okey, cahaya selari ni. Ini simbol selari ni. Kalau kita tengok gambar kat bawah ni, ini adalah simbol selari, jarak dia sentiasa sama. Antara garis-garis tersebut, jarak dia sentiasa sama. Okey, kita ada jumpa dalam matematik, kita ada biasa jumpa dalam matematik selari kan. Okey, bahawa sinar selari yang melalui kata cembung akan menumpu. Ingat, kalau kata cembung, okey, dia akan menumpu. Okey, kepada satu titik fokus. Satu titik fokus. Okey, iaitu simbol dia adalah F. Satu titik fokus. Kalau mengikut gambar ni, okey, gambar dekat bawah ni kata cembung, fokus dia adalah F. Inilah, okey, ni. Okey, fokus. Ini fokus. Ini. Okey, fokus. Kemudian, oleh itu kata cembung dikenali sebagai kata penumpu. Kata cembung dikenali sebagai kata penumpu. Okey. Sebaliknya, sinar cahaya selari yang melalui kata cekung kelihatan seolah-olah mencapah dari satu titik fokus. Okey, satu titik fokus. Okey, kita tengok dekat gambar dekat bawah ni, mencapah. Macam mana mencapah? Okey, kata cekung kata cekung macam mana dia mencapah? Tengok ini dia mencapah. Selepas dia melalui kata cekung, okey, dia mencapah. Dia terbuka macam ni. Ini yang kita nampak. Okey, ini yang kita nampak kalau kita buat aktiviti dekat atas. Jadi seolah-olah menumpu. Garisan putus-putus ni yang tak nampak. Kalau kita buat aktiviti memang ni kita tak nampak. Tetapi seolah-olah dia menumpu pada satu titik fokus. Okey, satu titik fokus inilah dekat belakang kanta ni. Okey, kalau dekat sini kita nampak. Ingat, kalau dalam gambar rajah sinar, kalau putus-putus tu maksudnya sinar tu dia tak nampak. Dia tak nampak sinar tu. Kalau kita buat aktiviti kita tak nampak. Okey. Okey. Kita pergi kepada dua jenis. Okey, tengok dua jenis kanta. Okey, dua jenis kanta. Okey. Kanta yang pertama kata cekung. Kata cembung. Okey, kita ada paksi. Kejap lagi kita pergi detail kepada setiap poin-poin ni. Paksi utama, paksi kanta, titik fokus. Kejap lagi kita pergi takrifan dia satu per satu. Okey, satu per satu. Okey. Jadi kita pergi kepada kata cembung dulu. Okey, titik fokus kata cembung adalah nyata. Okey, kerana sinar cahaya dibias menumpu pada satu titik. Oleh itu panjang fokus dikatakan positif. Nyata. Nyata ni maksudnya ni titik fokus titik fokus nyata. Okey, titik fokus nyata ni maksud dia adalah pembentukan selepas melalui kanta dia pembentukan dia di sebelah. Image sinar ni datang daripada sini. Okey, lepas tu dia menumpu kepada sini. Dia terbentuk dekat sini. So ini adalah nyata. Kalau maya ni dia tak terbentuk dekat sini. Okey, tetapi titik fokus di belakang. Maksudnya sama paksi. Okey, sama paksi dengan sinar tuju. Ni sama paksi, so kita kena pasti ini adalah maya. Jadi kejap lagi kita akan jumpa ciri-ciri imej nyata dan maya. Jadi nyata ni pembentukan imej adalah di belakang kanta. Okey, di belakang kanta. Kemudian kalau maya pula pembentukan imej di depan kanta, iaitu sama dengan kehadiran sinar tuju.
Okey, sama dengan ni sinar 7. Ni sinar 7 dah. Okey, sinar 7. Okey, boleh? Jadi, oleh itu panjang fokus okey dikatakan negatif. Panjang fokus negatif untuk kata cekung. Positif untuk kata cembung. Okey, positif. Nilai positif. Kalau kita matematik, kita belajar matematik kan? Kita belajar matematik, kita ada dua paksi. Okey, dalam matematik kita ada dua paksi. Okey, kita ada dua paksi, iaitu paksi X dengan paksi Y. Okey, kalau dekat paksi X ni, dekat sini, nilai dia adalah positif. Nilai sini adalah negatif. Okey, jadi sama juga yang ni. Pembentukan dekat sini, fokus dia adalah di sebelah, pada paksi S, di sebelah kanan. Positif lah. Okey, cara kita nak ingat. Okey, sini pembentukan titik fokus dia adalah di belakang. Okey, maksudnya sama dengan sinar 7, so adalah negatif. Panjang fokus. Ni untuk kita nak ingat lah, panjang fokus positif dengan negatif. Kaitkan dengan matematik. Okey. Jadi sekarang kita tengok. Okey, takrifan. Okey, takrifan bagi setiap titik. Okey, takrifan bagi setiap titik. Okey. Ini cikgu kata ini macam kena ni istilah-istilah lah. Okey, istilah-istilah yang kita akan jumpa okey dalam kanta ni. Okey, istilah optik yang pertama pusat optik. Okey, yang dikenali ataupun dilabel simbol dia adalah O. Okey, optik. Okey, titik di pusat kanta. Maksudnya, okey, pada kanta ni kita ada titik yang tengah-tengah. Okey, titik yang tengah-tengah. Okey, titik yang tengah-tengah. Ni, yang ni. Yang tengah-tengah ni. Ini adalah pusat optik. Titik di pusat kanta. Okey, dekat kanta pusat dia tengah-tengah. Okey, sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Maksud dia, kalau cahaya tu datang pada paksi utama tengah-tengah ni, dia tidak dibiaskan. Okey, pembiasan kita dah belajar sebelum ni, maksudnya cahaya dia, sinar dia tak terpesong. Dia straight juga dia masuk sebab dia pergi pada tengah-tengah. Okey, tetapi kalau kita tengok warna merah, warna hijau, bila sampai sini dia terpesong. Ini pemesongan. Pemesongan ni kita panggil, yang kita belajar sebelum ni adalah pembiasan. Okey, pembiasan. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey, paksi utama. Okey, paksi utama. Jadi paksi utama ni adalah garis lurus yang menerusi pusat optik. Ni dah ada label sebenarnya ni, paksi utama. Okey, paksi utama. Okey, dan bersambung dengan pusat-pusat kelengkungan dua permukaan kanta itu. Ni pusat kelengkungan, ni lengkungan kan. Dia sambung, maksudnya straight je. Yang tengah-tengah ni. Okey, yang tengah-tengah center dia pergi kepada pusat optik ni. Okey, jadi ini adalah paksi utama. Paksi kanta, okey, garis lurus yang menerusi pusat optik, garis lurus yang menerusi pusat optik, okey. Pusat optik yang dekat tengah-tengah ni dan berserenjang dengan paksi utama, okey, paksi utama. Ini adalah paksi kanta ni. Berserenjang. Berserenjang maksud dia 90 darjah ni, 90 darjah kan. Serenjang lah. Sebut serenjang saja 90 darjah dengan paksi utama. Okey, titik fokus. Okey, titik yang terletak pada paksi utama. Paksi utama garis saya ni, okey, paksi utama. Okey, fokus dia adalah kalau dekat sini bila kita alirkan satu sinar cahaya, dia akan menumpu. Jadi menumpu ni adalah titik fokus. Okey, adalah titik fokus. Okey, untuk kata cembung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan menumpu pada titik ini selepas melalui kanta. Selepas melalui kanta, dekat sini titik fokus. Okey, kemudian kalau untuk kanta cekung pula, sini kita ada dua jenis kan. Kata cekung dengan kata cembung. Okey, jadi kata cekung ni, okey, kata cekung adalah fokus dia dekat sini. Okey, maksudnya sebelum melalui kanta. Seolah-olah dekat sinilah. Garisan putus-putus ni.
Okey, mencapah dari titik ini selepas melalui kanta. Dia mencapah ni mencapah terbias. Okey, terbias. Kalau kata cembung ni biasanya kita jumpa dalam pembesar, okey. Kanta pembesar. Kanta pembesar, kita letak bawah cahaya matahari, kita akan nampak cahaya tu dia menumpuk. Jadi kalau kita fokus betul-betul cahaya yang menumpuk tu membawa tenaga, sebab cahaya ni dia bawa tenaga. Okey, bawa tenaga. Jadi bila kita guna kanta cembung, iaitu kanta pembesar, okey, dia akan menumpu dan tenaga pun ditumpukan pada satu tempat. Kalau kita letak dekat kertas, kertas tu boleh terbakar sebab dah ditumpukan semua tenaga yang dibawa oleh cahaya. Okey, yang kita belajar sebelum ni gelombang, kan cahaya ni dia bawa tenaga. Jadi macam mana yang kita nak nampak salah satu tenaga tu, kita guna kata cembung. Okey, kita letak bawah cahaya matahari, kita letak kertas ataupun daun-daun kering, dia akan menumpu pada satu tempat cahaya tu. Okey, fokus pada satu tempat. Fokus tu kita panggil titik fokus lah. Okey, jadi tenaga pun sama, dia menumpu pada satu tempat. Daripada tenaga yang banyak dia menumpu pada satu tempat, jadi tenaga ni haba. Okey, cahaya dia bawa tenaga haba salah satu dia. Jadi dia akan, kita boleh tengok, terbakar. Okey. Itu kalau kita kaitkan dengan gelombang yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kita sambung. Seterusnya jarak objek. Okey. Kita ada dua, jarak objek dengan jarak image. Simbol dia U dengan V. Okey, U dengan V. Objek adalah original. Kita objek, kita tengok cermin. Okey, kita tengok cermin. Lepas kita mandi ke ataupun kita pergi pada cermin kat rumah kita tu, kita tengok muka kita. Okey, kita adalah objek. Okey, yang terbentuk dalam cermin tu adalah image. Jadi objek ni yang original, image ni yang secondary, yang terbentuk. Okey, selepas melalui kanta, selepas melalui cermin. Okey, itu adalah beza antara objek dan image. Jadi jarak objek ni adalah jarak di antara objek dengan pusat optik. Apa-apa pun dengan pusat optik. Okey, ingat pusat optik adalah O, dekat mana? Tengah-tengah. Okey, cuma dekat sini dia tak tunjuklah objek. Contoh, nanti kita akan tengok sekejap lagi contoh mana objek, mana image. Okey, sama juga dengan jarak image, jarak di antara image dengan pusat optik. Dekat sini tak ada lagi image. Nanti kita akan jumpa sekejap lagi. Okey, image kita akan jumpa bawah-bawah sekejap lagi dah. Okey, kemudian panjang fokus. Titik fokus kita ada. Panjang fokus, ni panjang fokus. Daripada paksi kanta ataupun daripada pusat optik, jarak dia sehingga ke titik fokus. Ini adalah panjang fokus. Okey, panjang fokus. Nilai bagi kata cembung adalah positif. Nilai bagi kata cekung adalah negatif. Okey, setakat ni ada soalan takrifan bagi kanta. Ada soalan setakat ini, kelas? Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita sambung seterusnya. Okey, yang ini kita tengok panjang fokus bagi kanta cembung. Panjang fokus. Panjang fokus, ingat, ini adalah panjang fokus. Jarak antara titik fokus, ini kata cembung, titik fokus dengan pusat optik. Itu adalah panjang fokus. Sebab sini kita nak tengok dengan kanta cembung. Okey, kanta cembung dengan ketebalan yang berlainan. Macam mana ketebalan? Ni, kalau ikutkan ketebalan ni. Cembung dia ni, dia ada tebal, ada nipis, tapi bentuk macam ni lah. Dia ada tebal, dia ada nipis kan. Okey, jadi dia kata sini, kata cembung dengan ketebalan yang berlainan mempunyai panjang fokus yang berlainan. Tak semestinya, okey, tak semestinya, kita sebut kata cembung saja, okey, panjang fokus dia sama, okey, tak semestinya. Okey, jadi bentuk tak sama, jadi panjang fokus pun tak sama. Okey. Kedudukan image dan ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta. Okey, kita ada dua perbezaan ni, kedudukan image dan ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta. Ciri-ciri image, kedudukan dan ciri-ciri. Kedudukan image dan ciri-ciri yang dibentuk oleh kata cembung dan kata cekung boleh ditentukan dengan kaedah melukis. Okey, gambar rajah sinar. Yang ini memang kena cuba.
Okey, kalau nak lebih faham memang kena cuba lukis pada kertas. Biasanya kita guna kertas graf ataupun kertas kosong pun boleh, tak ada masalah. Okey, terdapat 3 sinar cahaya utama yang boleh dilukis untuk menentukan kedudukan imej. Okey, dan ciri-ciri imej. Kena lukis dulu, lepas tu kita tentukan kedudukan imej. Bila kita dah tentukan kedudukan imej daripada lukisan kita tu, baru kita boleh tentukan ciri-ciri imej. Okey, jadi jadual ni akan menerangkan 3 sinar cahaya tersebut. 3 sinar cahaya. Okey, dekat sini contohnya dekat sini ada 3. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni ada 5 5 sinar cahaya. Okey, jadi sini kita tengok satu persatu sinar cahaya. Okey, kita pergi kepada kanta cembung dulu. Kanta cembung. Okey, sinar yang menuju pusat optik merambat pada garis lurus melalui pusat optik tanpa dibiaskan. Maksudnya, kalau sinar cahaya tu pergi kepada pusat optik, dia tidak akan terbias. Okey, maksudnya dia masuk saja kanta dia straight saja, tak terbias. Okey, angle dia kosong. Okey, angle dia kosong, tak terbias. Tengok sini tak terbias, sama juga dengan sini tak terbias, kosong. Sebab apa? Sinar cahaya tu dia melalui pusat optik. Pusat optik ni center of kanta. Okey. Ni tengah-tengah ni. Okey, tidak terbias. Okey. Jadi kita kena faham yang pertama tidak terbias. Okey. Ni tidak terbias dan tidak terbias. Okey, tidak ada permesungan. Okey, yang kedua kita pergi kepada sinar yang selari. Okey. Sinar yang selari. Sinar yang selari. Kita pergi sinar selari kedua-dua kanta. Sinar yang selari, tengok selari macam mana selari tu cikgu. Okey, tengok ni. Simbol ni okey dengan ni, dia selari. Ini arah sinar sebenarnya. Okey, ni jarak dia ni sama. Okey, jarak sentiasa sama. Okey, jarak dia sentiasa sama dengan paksi utama. Okey. Apa yang terjadi? Kalau dia masuk sini, dia pergi pada kanta cembung, dia akan terbias. Pergi kepada titik fokus. Tengok titik fokus. Kalau sinar tu sinar selari dengan paksi utama, dia akan menumpu pada titik fokus. Apa akan terjadi kalau pada kanta cekung? Kanta cekung, sinar sama, bila dia masuk, dia akan terbias ke sini. Okey, terbias. Okey. Mencapah. Kita panggil ni mencapah, ini menumpu. Tetapi di belakang cermin tu, di belakang kanta ni adalah garisan putus-putus. Dia pergi juga kepada titik fokus. Okey, titik fokus. Jadi cara kalau kita nak melukis sinar ni, yang pertama kita tentukan ni, garisan putus. Kita kena lukis ini dulu. Okey, garisan putus-putus ni kalau kita buat aktiviti dia tak nampak pun. Sinar ni tak terbentuk. Okey, tetapi panduan untuk kita lukis sinar selepas melalui kanta cekung ni. Panduan ni untuk lukis ni. Jadi kena lukis garisan putus-putus dulu baru boleh lukis garisan ini. Okey, sinar cahaya yang melalui kanta cekung. Okey, sama juga dia menumpu kepada, dia mencapah. Okey, ni mencapah tetapi dia menumpu pada fokus. Ini adalah panduan. Okey, garisan putus-putus ni dia tak terbentuk pun. Okey, ini bagi cahaya yang selari. Kita pergi yang ketiga. Okey. Sinar yang melalui titik fokus. Apa yang terjadi pada sinar yang melalui titik fokus? Tengok. Okey, kalau tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini. Ni, arah sinar tuju kan? Arah sinar tuju. Okey, dia melalui titik fokus dekat sini. Okey, dia akan pergi kepada ini, paksi kanta ni. Okey, lepas tu dia akan hasilkan garisan yang selari, sinar yang selari. Okey, dengan paksi utama, selari. Ni selari, simbol selari kan. Okey, selari. Kalau bagi kanta cekung pula, sinar yang menuju kepada titik fokus dia akan terbias. Tengok dekat sini. Okey, dia akan selari juga. Okey, tetapi panduan dia pada titik fokus. Okey, pada titik fokus. Okey, setakat ni ada soalan?
Ni ada 3. Dia kata sini 3 sinar. Okey. 1 sinar 7 ni. 2 iaitu selari. Ini dia pergi kepada titik fokus. Ini sebenarnya menunjuk kepada titik fokus selepas kanta. Okey, ada soalan setakat ni, kelas? Kehadiran 26 orang, tanya. Kita nak tengok kedudukan image dan kita nak tengok ciri-ciri image. Okey, ciri-ciri image. Okey, jadual dekat bawah ni buku teks muka surat 256. Okey, jadi untuk subtopik ni dia banyak fakta. Okey. Menunjukkan gambar rajah sinar. Okey, gambar rajah sinar. Gambar rajah sinar. Okey, serta ciri-ciri image. Tapi ini lebih kepada kata cembung. Kita pergi kepada kata cembung dulu. Ini kata cembung Okey. Kedudukan objek. Okey. Infinity. Perkataan infinity ni adalah dia tidak ada jarak yang tetap, tak ada jarak. Okey, infinity. Kalau ikutkan simbol infinity, macam ni lah simbol infinity kan. Okey, simbol infinity. Okey, simbol infinity. Okey, objek di infinity, tengok gambar rajah sinar. Kita ada 2 sinar. Okey, ada 2 sinar. Okey, yang pertama dan yang kedua. Okey, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ni, kita tengok. Dia pergi kepada pusat optik. Tidak ada terbias. Kita kena lukis straight saja. Yang kedua, dia melalui titik fokus. Melalui titik fokus, maksudnya image ni, objek ni sebelah sini. Objek ni kita tak nampak. Sebelah sini. Okey, sebelah kiri. Okey. Kemudian dia bersilang antara 2 garis dia. 2 sinar tu bersilang. Jadi ini adalah image yang terbentuk. Ni I ni adalah image. Jadi image terbentuk dekat sini. Tengok objek dekat atas. Ni atas. Image terbawah. Ke bawah. Okey. Okey, kita tengok. Jarak image V sama dengan simbol V ni adalah image sama dengan titik fokus. Dia terbentuk pada titik fokus. Okey, ni dekat titik fokus. Image DF. DF ni titik fokus lah. Apakah ciri-ciri image? Nyata. Songsang. Songsang ni apa? Terbalik lah. Okey, ini songsang, terbalik. Ini tadi kat atas, kemudian image dia kat bawah. Objek atas. Okey, objek atas. Image dia di bawah. Jadi itu kita panggil songsang. Diperkecil. Maksudnya image yang terbentuk ni lebih kecil. Kalau sini kita tak nampak pun objek sebab dia infinity. So infinity ni mungkin besar lah. So dekat sini image yang terbentuk kecil. Okey, kecil. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau objek tu terbentuk ni objek terbentuk ni F fokus, titik fokus. 2F ni maksudnya 2 jarak titik fokus. Ni 1 jarak titik fokus, ni 2 titik fokus. Contoh kalau sini 5, okey, sini 5. So jarak 2F dengan pusat optik ni 10. Okey, itu maksud 2F. Okey, objek berada pada lebih jauh daripada kanta ni. Okey, ni 2F, jauh lagi. Jadi cara kita lukis, kalau tinggi macam tu kita lukis daripada atas. 1 pergi kepada kanta, yang pertama sentuh dekat sini. Okey, yang kedua dia pergi kepada pusat optik. Ingat, bila sinar cahaya melalui pusat optik dia tak terpesong, dia garis lurus saja. Yang kedua, bila melalui titik sini dia akan pergi kepada titik fokus sebab kanta cembung dia fokus. Ni pergi kepada titik fokus. Kemudian kita tengok mana yang bersilang. Inilah bersilang. Jadi yang bersilang ni adalah image. Sama juga terbentuk di bawah juga. Okey, terbentuk dekat bawah ni. Objek dekat atas. Ini dekat bawah. Jadi nyata, songsang, kecil. Kecil itu maksudnya image lebih kecil daripada objek. Itu maksud dia. Okey, tengok nyata. Kita tengok sifat nyata. Nyata, maya. Tengok kalau nyata dia terbentuk dekat sebelah sini. Sebelah sini dia bentuk image dia. Kalau maya, okey, dia terbentuk sama dengan objek dia sebelah sini. Ni sini. Ini image yang terbentuk, ini image tak ada sebab image dia adalah infinity.
Ni image infinity, jadi kita tak boleh lukis sebab dia tak ada titik pertemuan. Okey. Sama dengan garis selari, sama. Dia tak ada titik pertemuan bagi dua garis selari. Jadi kita panggil infinity lah. So sama yang ni. Image kalau ikutkan terbentuk di sebelah sini. Sama dengan objek. Jadi kalau macam ni, maya. Sebab tu kita nak bezakan dia ada dua. Dua pasangan. Kalau nyata, pasangan dia adalah maya. Okey, songsang pasangan dia adalah tegak. Okey, kecil pasangan dia adalah besar. Okey, kita ingat dua tu. Nyata dengan maya, songsang dengan tegak, besar dengan kecil. Okey, dua. Okey, hubungan. Okey, pasangan. Okey, kita sambung. Ini kalau objek dia pada 2F. Sebenarnya kalau kita tak ingat ni tak ada masalah. Cuma kita kena lukis saja. Okey, ambil kertas, lukis. Fokus ni kita boleh buat sendiri. Okey, contoh kita buat 5 cm. Okey, ini pun 10 cm ataupun 5 cm daripada F. Kita boleh lukis sendiri. Cuba lukis yang ni dan kita akan dapat bentuk image. Okey, image dengan objek ni, objek dengan image. Bila kita lukis baru kita boleh tentukan ciri-ciri image. Kalau dalam exam dia tanya apakah image yang terbentuk, okey, apabila objek itu berada macam ni. Dia mungkin dia tak lukis habis. Jadi kita lukis sendiri. Conteng dekat kertas. Okey, pastikan kena guna pembaris. Jarak mesti sama. F ni mesti sama. Kalau sini 5, sini pun 5. Kalau 10, 10. Okey. Lepas tu bila kita lukis, kita tengok image dia. Tengok objek dekat atas, image dekat bawah. Itu songsang. Maksudnya ciri-ciri image ni image bukan ciri-ciri objek, ciri-ciri image. Okey, songsang. Nyata sebab dia terbentuk bertentangan, sebelah. Okey, sebelah kanta. Okey, kalau dia terbentuk bersama-sama itu adalah maya. Okey, adalah maya. Lepas tu sama saiz. Sama saiz kita tengok sinilah. Okey, pada 2F, image pun pada 2F juga. Jadi ketinggian dia sebenarnya adalah sama, sama saiz. Okey, sama saiz. Yang ketiga, kalau objek ni terbentuk dekat sini sama juga, image pun masih terbalik juga, tetapi kita tengok saiz dia lebih besar, diperbesar, masih songsang dan nyata. Okey. Yang ketiga, tengok dekat sini, kita lukiskan. Bila kita lukis, kita buat macam ni. Lepas tu daripada sini kita pergi pada pusat optik sama juga. Bila kita lukis, rupanya tak ada sambungan. Bila tak ada sambungan, okey, kita kena ni garisan putus-putus ni. Garisan putus-putus ni maksudnya image ni terbentuk di sebelah sini. Okey, di sebelah sini, sebelah sini adalah maya. Okey, tegak sebab dia terbentuk dekat sini. Okey, lepas tu diperbesarkan sebab dia belakang sini. Makin besar, makin besar, makin besar lah. Okey, ini sebab image dia kita tak nampak. Yang seterusnya, yang terakhir, tengok objek dekat sini. Sama juga bila kita lukis, dia makin besar. Makin besar. So, bila nak bertemu, memang tak bertemu lah. Bertemu dekat mana? Di belakang kanta tu. Dekat sini ni. Garisan putus-putus ni. Sini image terbentuk. Tapi garisan putus-putus. Maksudnya dia tak wujud. Satu lagi maya ni maksud dia tak wujud. Dia belakang. Okey. Dia maya ni dia tak wujud. Kita tak boleh, sebab tu kita buat garisan putus-putus. Okey. Jadi sama maya tegak sebab dia tak duduk. Kalau bawah songsang. Okey, tapi dia dekat atas. Okey, dekat atas, so tegak diperbesar. Lebih besar daripada objek lah. Okey, setakat ni ada soalan. 11.39. Banyak fakta bagi subtopik A ni. Ada soalan tak? Kita ada. Dan habis tak? Lepas ni kuisis, cikgu sediakan 5 soalan je. Tak banyak pun. Okey. Ada soalan kelas? Okey, sekarang kita pergi kepada pembentukan image oleh kanta cekung. Kanta cekung pula. Cekung ni dia lukis, dia sediakan 2 sahaja. Okey, 2 sahaja. Jadi kita tengok bagi kanta cekung. Okey, ini adalah objek. Okey, ni objek ni. Okey, sama kita lukis ini, dia mencapah. Dia tak pergi menumpu, dia mencapah. Tapi nak lukis garisan sini, kita kena buat garisan putus-putus ni dulu. Kepada titik fokus. Okey, pada titik fokus baru kita boleh lukis garisan sinar ni. Selepas melalui
kanta cekung. Okey. Jadi bila kita lukis ini sama juga, ni sinar ni pergi kepada pusat optik, dia garis lurus saja. Dia tak bertemu. Satu pergi sini, satu pergi sini. Jadi memang tak bertemu lah. Jadi bertemu dekat mana? Di belakang. Okey, di belakang. Tengok di belakang cermin. Sama dengan image. Objek dekat sini, image pun dekat sini. So apa tu? Jangan cek padam. Okey. So kalau tengok dekat sini, dia bersilang dekat sini, garisan putu-putu ni kan, sini. So image dia kecil saja. Okey, jadi maya sebab dia terbentuk bersama dengan objek, tegak sebab dia terbentuk dekat atas bukan di bawah, kecil. Memang kecil lah, tengok image dia kecil saja berbanding dengan objek. Okey, berbanding dengan objek. Okey. Yang kedua, kalau objek duduk antara titik fokus dengan pusat optik dekat sini ni objek. Okey, itu objek. Okey, sama kita lukis, dia main sini, dia mencapah. Sebelum kita lukis, ingat sebelum kita lukis ni kena lukis garisan putus-putus supaya panduan untuk kita lukis garisan mencapah ni. Lepas tu garisan yang kedua dia pergi kepada pusat optik, garis lurus saja. Garis lurus saja, tak terpeson, tak terbias. Okey, sama juga tak berjumpa. Satu naik atas, satu turun bawah. Memang tak berjumpa dah dua garis ni. Dua sinar cahaya ni tak berjumpa. Okey. Jadi kat mana jumpa? Sama juga di belakang kanta ni. Sama juga belakang kanta, dekat sini image dia terbentuk. Kita tengok saiz kecil, tegak, dan belakang ni maksudnya maya. Sama juga maya, tegak, kecil. Okey, senang saja. Okey. Macam mana kita nak tentukan ciri image? Kita kena lukis dulu gambar rajah sinar. Gambar rajah sinar. Selepas lukis gambar rajah sinar, baru kita tengok kedudukan image. Bila kita tengok kedudukan image, baru kita tentukan ciri-ciri image. Okey. Setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Okey. Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, jadi kita pergi kepada ciri-ciri image. Okey. Ciri, ciri atas sangat. Okey. Ciri-ciri image. Okey. Ciri-ciri image, pasangan yang pertama nyata. Okey, dan maya. Ini adalah pasangan yang pertama. Kemudian yang kedua, okey, tegak. Okey, pasangan dia adalah songsang. Okey. Yang ketiga, diperbesar maksudnya okey, yang ketiga ni dia besar, okey, dan kecil. Okey, satu lagi sama saiz. Okey, sama saiz. Ini ciri-ciri image. Ciri-ciri image. Nyata, maya, tegak, songsang, besar, kecil, sama saiz. Okey. Lepas tu songsang ni dia ada satu lagi. Kita panggil songsang sisi. Songsang sisi. Macam mana songsang sisi? Kalau ini songsang dia maksudnya kalau image tegak, okey, objek tegak, image dia terbalik. Ini kita panggil songsang. Songsang sisi. Macam mana songsang sisi? Okey. Macam mana songsang sisi? Songsang sisi ni, okey, contoh kita tengok cermin dekat rumah kita, kita angkat tangan kanan, image kita dia angkat tangan kiri. Itu songsang sisi. Kalau kita angkat tangan kiri, dekat cermin dia angkat tangan kanan, image kita angkat tangan kanan. Itu maksud songsang sisi. Kalau maksud songsang ni, maksud yang dalam kes ni, image tegak, objek tegak, image dia songsang ke bawah. Kepala ke bawah. Okey, kepala atas, kepala bawah. Objek kepala atas, image dia kepala bawah. Okey. Jadi sikit lagi 11.45. Kita ada sikit lagi. Okey, pembesaran linear. Kita pergi sekarang adalah pembesaran linear. Okey, perhatikan. Okey, gambar ni kita menggunakan kanta pembesar. Apabila suatu objek dilihat melalui kanta pembesar, okey, kanta pembesar pada jarak kurang daripada panjang fokus dia.
Ingat, jarak dari kurang daripada panjang fokus dia macam mana? Maksud dia kalau kita ada satu kanta, okay, kita ada satu kanta cembung. Lepas tu kita ada ini fokus. Contoh ni fokus. Titik fokus. Okay. Jadi kita ini pemegang dia kan. Kita letak objek dia bunga tu dekat area sini. Okay. Area dia adalah daripada pusat optik. Maksudnya daripada sini, daripada jarak sini, sehingga ke jarak titik fokus. Dalam lingkungan ini. Bunga ni. Tu dia kata image pada jarak yang kurang daripada panjang fokus dia. Ini panjang fokus panjang fokus daripada titik fokus kepada pusat optik. Okey. Image yang terbentuk diperbesarkan. Okey. Saiz image yang dibentuk oleh suatu kata cembung bergantung kepada kedudukan objek. Jadi biasa kita gunakan kanta pembesar kita dekatkan. Okey, dengan objek tu baru kita boleh tengok besar. Okey. Kita tujuan guna kanta pembesar tu memang kita nak besarkan objek tu lah. Okey, yang kita tak boleh nampak clear dengan mata kasar kita. Okey, itu pembesaran linear, dia ada formula dia. Ini kita dah masuk pada bahagian yang terakhir. Okey. Okey, saiz image yang terbentuk oleh suatu kanta bergantung pada kedudukan objek dari pusat kanta. Pusat kanta dekat tengah-tengah pusat kanta dekat tengah-tengah. Okey. Perbandingan antara saiz image dengan saiz objek dibuat berdasarkan nisbah ketinggian. Nisbah ketinggian memang bahagilah dalam matematik pembahagian. Kepada ketinggian objek tersebut. Nisbah tersebut dikenali sebagai pembesaran linear. Kita akan jumpa satu formula iaitu M sama dengan ketinggian image bahagi dengan objek. Image dengan objek. Image dengan objek. Kalau image, kalau image kita guna simbol dia adalah U. U. M sama juga dengan U bahagi dengan V. U adalah bagi objek. Ni terbalik. Silap. Image. Jadi image ni V. Simbol dia adalah V bahagi dengan U. Ketinggian image bahagi dengan ketinggian objek. H ni height, ketinggian. Jadi sama juga jarak image. Ini cikgu lukis ni VU ni sebenarnya jarak. Kalau ketinggian kita ada ketinggian bagi H, ketinggian bagi V, HV bahagi dengan HU. Ketinggian bagi image bahagi dengan ketinggian bagi objek. Tengok sini, ini adalah objek, sini adalah image. Maksudnya kita boleh tentukan nilai dia. Nilai dia. Jadi nilai dia yang kita guna ni bahagi. Jadi bahagi ni kita boleh saiz kita contoh berapa cm. Berapa cm bahagi ni, jadi kita akan dapat kadar ataupun nilai pembesaran linear. Yang kita guna simbol M. Guna simbol M. Jadi kita ulang balik. Dekat sini kita ada jarak. U ni adalah objek. Jarak objek daripada objek ini, objek dekat atas ni. Jadi jarak ni sehingga kepada pusat kanta. Ni pusat kanta. Pusat kanta. V pula ni adalah jarak image daripada pusat kanta sehingga kepada image. Itu adalah jarak image. Kalau kita tengok image terbentuk ni, dia songsang. Kita boleh tengok tu songsang nyata diperbesarkan. Diperbesar. Kita tengok sini pun dah kita boleh tengok ciri. 3 ciri kita boleh keluarkan daripada image yang terbentuk. Berbanding dengan objek ni. Jadi pembesaran image linear juga. Tadi dia kata ketinggian, sama juga kita boleh tentukan jarak image bahagi dengan jarak objek. Yang pertama, image mesti ke atas. Kedua, objek di bawah. Jadi oleh itu pembesaran linear boleh dirumuskan sebagai maksudnya dua-dua formula ni kita boleh gunakan. Maksudnya M ni boleh gunakan juga untuk jarak jarak image bahagi dengan jarak objek, ataupun boleh gunakan juga
Okay, H ketinggian bagi image U bahagi dengan HV ketinggian bagi objek. Okay, jadi formula ni pembesaran linear kita boleh gunakan dua, satu ketinggian, satu lagi jarak untuk kita tentukan. Jadi kalau ikutkan kat sini kita tak ada contoh dah. Okay, tak ada contoh, kita nanti contoh nanti formula ni kanta nipis ni kita akan jumpa pengiraan. Okay, setakat ni ada soalan? Kelas ada soalan tak setakat ni? Fakta, kita banyak fakta-fakta satu persatu. Okay, kita ada banyak fakta satu persatu. Okay, ada soalan tak? Kita nak pergi kepada kuisis pula selepas ini. Okay, nak pergi kepada kuisis. Ada soalan? Tak ada. Okay, jadi kalau tak ada soalan, kita akan pergi kepada soalan kuisis. Tak banyak, 5 soalan pun. Okay, 5 soalan saja. Jadi 5 soalan tu boleh rujuk buku teks. Okay, rujuk buku teks sebab nak lukis mungkin ambil masa. Okay, nak lukis ambil masa. Jadi pada ruangan komen, ruangan chatting. Okay, cikgu masukkan link bagi kuisis. Okay, boleh mula masuk. Okay, kita ada 27. Semua hadir ini. Tahniah. Tahniah. Kehadiran 100%. Okay. Yang lain masuk, mohon masuk dalam rujuk link pada ruangan message, ruangan chatting. Okay, kita cikgu masukkan link untuk quizzes. Ada 5 soalan. Okay, soalan dia ada 5 soalan sahaja. 5 soalan sahaja. Setakat ni 23 orang masuk. Mana lagi yang lain? 24 lagi. Okay. 25. Okay, tak apa. Kita mulakan. Okay, kita boleh mulakan menjawab sekarang. Okay, cikgu tekan start.
40 lebih je. Ini ramai ni macam tak yang terbentuk. Dia untuk konteks tu 256. Okey, yang dah siap menjawab. Yang dah siap menjawab boleh rujuk bahagian chatting sebelum masukkan kehadiran hari ini. Orang kehadiran. Okey, boleh isi kehadiran. Setakat ni dah siap pada tengok 8 orang. Okey, 8 orang dah siap. Okey, 53%. Betul. Menjawab dengan betul Tania. Dah lebih 50%. Orang dah isi 15 orang dah selesai. Okey, yang dah isi kehadiran hari ini 1 Ogos 1 Ogos hari ini. 1 Ogos. Orang dah selesai. Soalan yang pertama 16 orang jawab betul, 25 orang dah selesai isi kehadiran. Yang dah isi kehadiran Nur Zulaikha Fatih Hadirah, Nur Wadiratul Azman, Nur Ain Syafirah, Syafiqah Hazwani, Nur Fatih Syamimi, Nurul Hazwani, Salfan Farizatul Alia, Fatih Najihah, Fasihah Aziz Sofia, Anissa Dahlia, Alia Maisarah, Alia Maisarah, Nisha Nur Anissa Inyana, Fatih Nawarah, Nur Syahirah Puja. Yang dah isi kehadiran setakat ini. Yang dah isi kehadiran setakat ini Nik Safiah Izzati, 20 orang. Aimi, Nur Salihah Ahmad Aikal, 23 orang. Nur Farzana Nazirah, 24 orang dah isi kehadiran. Yang dah selesai kuisis 25 daripada 28. 25 daripada 28 orang. Kehadiran Atiratu Izzat, Atiratu Syifa. Okey, 27 orang dah siap. Maksudnya dalam classroom. Okey, live. 27 orang dah siap. Okey. Tahniah 58% menjawab dengan betul. Soalan yang dijawab dengan betul iaitu sebanyak 78 soalan. Okey.
salah. Jumlah soalan 5 darab dengan 28 itu adalah jumlah soalan yang sepatutnya dijawab oleh semua. Okay, yang dapat dijawab dengan betul 78 soalan. Okay, setakat ni ada soalan? Sebelum kita habiskan tamatkan kelas kita pada hari ini, ada soalan tak? Tak ada cikgu. Okay. Ada soalan? Tengok ada tempat pertama, kedua dan ketiga Hazwani Syafiqah kan? Tempat nak baca tu. Syafiqah, Hazwani, Fatina Warah. Okay, analisis setiap orang. Okay. Tak ada soalan Okay. Untuk menambah kefahaman bagi subtopik ini. Okay. Untuk menambah kefahaman bagi subtopik ini, nasihat cikgu. Okay, buat nota ringkas. Sebab ini dia banyak fakta. Okay, nota ringkas. Cadangan cikgu pada kertas A4 putih. Baca daripada buku teks, terjemahkan kepada nota ringkas. Sebab dia ada banyak fakta. Sama, kalau ada banyak pengiraan, kita kena faham pengiraan tu kita dengan menjawab soalan. Tapi untuk subtopik ini ataupun bab yang ini, kita kena baca sebab dia fakta dan istilah. Baca dan terjemahkan kepada nota ringkas. Okay, satu persatu. Contoh yang cikgu tunjuk tadi, okay, contohnya ciri-ciri imej. Kita buat nyata macam mana pasangan dia adalah maya. Tegak, songsang, besar, kecil dan sama saiz. Ketiga-tiga ciri imej ni, pasangan ciri imej ni, okay, kita kena faham juga melalui gambar rajah sinar. Okay, bentuk yang kita lukis tu. Okay, imej yang kita dapat, baru kita dapat tentukan ciri-ciri imej ni. Jadi sebenarnya belum lengkap lagi. Kena baca dan terjemahkan kepada nota ringkas. Okay, ni sebab dia fakta ni dia baca-baca. Dia tak ada macam fakta yang kita belajar konsep sebelum ni. Ini lebih kepada fakta. Okay, yang sebelum ni kita belajar konsep, kita senang faham sebab benda tu ada depan mata. Ini benda ni kita tak ada depan mata. Hanya depan mata contohnya kanta pembesar, kita nampak imej besar itu saja. Tetapi di sebaliknya, okay, perjalanan dia yang ini yang kita subtopik ini, itu susah nak faham sedikit lah. Okay, jadi nasihat cikgu buat nota ringkas. Okay, pastikan bab ini, pastikan baca dulu, lepas tu terjemahkan kepada nota ringkas. Okay, itu tambahan supaya boleh betul-betul menguasai bagi subtopik ini. Okay, ada soalan lain? 12:04 minit. Putus. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang hadir join kelas pada hari ini. Cikgu ucap terima kasih, maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Okay, jumpa lagi next class. Okay, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.